أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Al-Islah Taman Canggang Jaya, Banting, Kuala Langat, Selangor. Yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-36. Kita masih lagi dalam tajuk besarnya, iaitu tentang sumber hukum faraid. Sumber hukum faraid terutamanya yang pertama mestilah daripada Al-Quran. Dan yang kedua, malam ini kita sambung sumber yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama kita dah bincangkan yang lepas, hadis kedua, hadis ketiga. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pada muka surat 36, hadis yang keempat. Bila disebutkan sumber hukum, bermakna berdasarkan pada hadis-hadis ini, ulama para imam mengistinbat hukum berdasarkan pada dalil, iaitu daripada Al-Quran, daripada sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ijma', daripada qiyas, daripada qaul sahabat dan sebagainya. Hadis yang keempat, an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu waritha, rawahu Abu Daud. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Berdasarkan hadis ini, para imam ulama mengistinbat hukum syarat waris untuk mewarisi pusaka si mati mesti kena dia hidup. Mesti kena hidup. Cuma hidup ini ulama membahaskan ada beberapa jenis hidup. Yang pertama, hidup
yang secara hakiki, iaitu ada orangnya, ada gerakannya. Kemudian ada jenis hidup takdiri. Nanti kita akan masuk pada muka surat 297 berkenaan bab janin, iaitu anak dalam kandungan. Adakah dikatakan sebagai waris ataupun tidak? Jawapannya ya, dan ada syarat-syaratnya. Cuma secara ringkasnya, apabila seseorang itu meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri yang sedang hamil, ketika kematian lelaki ini, isterinya sedang hamil, maka anak dalam kandungan tadi dikira sebagai hidup secara takdiri, secara ditakdirkan hidup. Cuma dia ada beberapa syarat. Nanti kita akan jumpa pada muka surat 297. Cuma secara ringkasnya, antara syarat-syarat, janin tersebut mestilah terhasil daripada perkahwinan yang sah, bukan dengan sebab zina, na'udzubillah. Mesti kena daripada hasil pernikahan yang sah. Kemudian bukan zina, bukan li'an dan sebagainya. Li'an tahu kan? Seseorang lelaki yang menganggap isterinya itu mengandung bukan anak dia. Dia berkahwin, ada ijab kabulnya, ada pernikahannya sah dah. Tetapi bila isterinya mengandung, dia menganggap anak dalam kandungan isteri itu bukan anak dia. Dia pergi ke mahkamah, membuat akuan sumpah dan sebagainya di hadapan hakim, maka dikategorikan anak dalam kandungan itu anak li'an. Tak boleh mewarisi harta lelaki ini tadi. Dan isterinya pun kena bersumpah juga di hadapan hakim. Panjang perbahasan tentang li'an. Nak katanya mesti kena anak yang sah, bukan anak zina atau anak li'an. Yang kedua, mengetahui dengan yakin bahawa janin tersebut berada dalam kandungan ketika seseorang itu meninggal dunia. Bagaimana? Antara salah satu cara, biasanya kalau wanita yang mengandung di Malaysia ini, dia ada buku pink. Dia akan pergi check up dekat klinik ibu mengandung dan sebagainya. Ini antara contoh dia tahu dengan yakin bahawasanya ketika suaminya mati, dia memang dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung. Yang ketiga, tempoh kehamilan minimum bagi perempuan yang beriddah iaitu 6 bulan, manakala tempoh maksimum adalah setahun mengikut pandangan pakar perubatan yang diikuti oleh kebanyakan undang-undang keluarga Islam. Mati seseorang ini tempoh kandungan sehingga lahir paling lama 6 bulan. Lebih daripada itu tak dikategorikan sebagai anak, tak boleh mewarisi pusaka. Kemudian bayi tersebut hidup selepas dilahirkan. Ini yang berhubung dengan hadis yang kita bacakan tadi, iaitu apabila bayi yang baru lahir dilahirkan menangis, iaitu mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Bayi tersebut hidup selepas dilahirkan. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Menunjukkan tanda-tanda bernyawa, seperti menangis, bergerak anggota dan lain-lain. Jika ternyata bahawa bayi yang dilahirkan itu sudah pun meninggal dunia di dalam kandungan, maka pembahagian hak ahli waris ditentukan tanpa bayi tersebut. Kalau misal kata memang betul masa meninggal bapa janin ini, kandungan dalam perut ibunya itu dah 7 bulan contoh, tinggal lagi 2 bulan lebih nak bersalin dah, tetapi ditakdirkan gugur, na'udzubillah, maka anak ini tidak dikatakan sebagai waris selagi mana dia tak lahir dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda dia hidup. Antaranya keluar bunyi, menguek, menangis, nguek, walaupun sekejap.
ataupun ada gerakan, keluar-keluar bergerak, tangan dia bergerak, kaki bergerak, dalam 2-3 minit meninggal dunia, dikira sebagai waris. Itu syarat untuk anak ini menjadi waris kepada bapanya. Kemudian bayi itu dilahirkan dalam keadaan seluruh badannya masih hidup. Jika bayi itu dilahirkan separuh badan kemudian mati, maka dia tidak berhak mewarisi. Keluar separuh badan dia, masa tu hidup lagi, nguek. Lepas tu belum sempat keluar kakinya, mati dah. Ini bukan waris. Syaratnya mesti lahir dengan sempurna dan ada tanda-tanda yang dia ni, bayi ini hidup, sama ada gerakan selepas lahir sempurna ataupun ada suara menangisnya. Kalau misal kata dia dah lahir, lepas 5 minit dia menangis kemudian meninggal dunia, dia dikira sebagai waris ke tidak? Ya. Penting ke Ustaz, kita nak tentukan dia sebagai waris. Dia budak lagi, tak guna pun harta pada dia. Kalau dia dapat sekalipun, tak guna pun harta untuk dia, kerana dia kecil lagi dan dia pun dah mati dah. Bukan soal itu yang kita nak tegakkan, kita nak bincangkan, tetapi soal dia adalah waris dan ada bahagian pusakanya mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi mana anak tersebut, janin tersebut tidak dilahirkan, selagi itu waris-waris lain tidak boleh menggunakan harta si mati sewenang-wenangnya. Saya bagi contoh. Kena buat lakaran. Okey, seorang lelaki bernama Sidik, contoh. Sidik lagi. Dan isterinya bernama Ros. Ros ni sedang mengandung. Kemudian Sidik ni ada saudara lelaki seibu sebapa yang bernama Abu. Ros ini mengandung dan cukup syarat-syaratnya. Tapi selagi mana belum dilahirkan anak tersebut, Abu dan juga Ros terhad menggunakan pusaka Sidik. Maksudnya apa? Ros dia akan ada 2 ketetapan. Sama ada bayi ini selamat dilahirkan ataupun tidak selamat, dia tetap dapat, kerana dia sebagai isteri kepada Sidik. Cuma bahagiannya ada 2. Sama ada dia akan mendapat 1/4 atau 1/8. Manakala Abu pula, Abu dia ada 2 keadaan, sama ada dapat atau tak dapat. Berbeza dengan Ros, dapat cuma banyak atau sedikit. Bagi Abu, 2 pilihan dia, 2 kemungkinan, sama ada dia dapat ataupun tidak dapat. Jadi Abu ini, selagi Ros belum melahirkan janin ini, Abu tak boleh guna 1 sen pun harta pusaka Sidik. Berbeza dengan Ros, dia boleh menggunakan harta Sidik maksimum cuma 1/8. Kerana 1/8 lebih sedikit daripada 1/4. Andai misal kata Ros ini selamat melahirkan janin, bermakna Ros selamat menggunakan pusaka 1/8 cukup dah. Tak boleh ambil 1/4. Kalau dia ambil 1/4 sebelum melahirkan, tiba-tiba janin ini selamat, dia dah terguna hak janin. Bagi Abu pula, dia mesti kena tunggu janin ni lahir. Tunggulah 3 bulan 4 bulan, bila ipar aku ni nak bersalin, bila nak bersalin, sampai sanggup bawa ke hospital tu. Adik ipar tu bawa ke hospital semata-mata nak tunggu selamat ke tidak anak ni lahir. Kalau misal kata anak ini lahir bernama Ali contoh, hidup dia, maka Abu tak dapat 1 sen pun. Sebab si mati Sidik mempunyai anak lelaki, dan bahagian Ros 1/8 dan bakinya 7/8 kepada Ali. Tetapi andai misal kata Ali ini tak panjang umurnya, meninggal dunia dalam rahim ataupun semasa pembedahan keluar-keluar dah meninggal dunia, tak ada tanda-tanda dia hidup, tak ada pergerakan, tak ada tangisan, maka Abu akan mendapat baqi asabah.
Yang mana Ros akan mendapat 1/4 dan bakinya 3/4 kepada Abu, kerana dia adalah waris lelaki yang terdekat dengan Siddiq. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan pembahagian pusaka faraid kepada ahlinya, iaitu merujuk kepada ahli fardu. Fama baqiya, adapun baqinya berikan kepada ahli warisnya yang terdekat. Okey, ini berkait tentang anak dalam janin. Kalau misal kata Ros ni tadi mengandung anak yang kedua, anak pertama dah ada dah, bernama Man contoh. Nak tunggu Ali ni, Abu ni confirm tak dapat dah. Senang cerita, Abu confirm tak dapat. Melainkan anak pertama ni bernama Lin, perempuan. Jadi dia tunggu juga anak yang kedua ni, laki ke perempuan, laki ke perempuan. Andai misal kata Ros lahirkan anak yang kedua bernama perempuan juga, siapa? Minah contoh, maka Ros akan mendapat 1/8 sahaja, kerana status Siddiq mempunyai anak, dan kedua-dua anak Siddiq ini perempuan, Lin dan juga Minah akan mendapat 2/3, kerana bilangannya 2 orang atau lebih. Ada ke tidak baki? Ada baki, baru pergi kepada Abu. Baru Abu boleh dapat. Dia boleh dapat dengan syarat lahir anak yang kedua ini perempuan. Andai misal kata lahir yang lelaki Ali contoh, maka Ali dan juga Lin akan dapat asabah bil ghairi, dengan nisbah Ali 2, Lin 1 bahagian. Abu tak dapat ilat, kerana si mati mempunyai anak lelaki. Syarat dia anak lelaki. Atas Siddiq ni bapa dan juga ibu memang tak ada dah lah. Waris cuma ada isteri dan juga saudara seibu sebapa lelaki. Hadis yang kelima. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirasi syai'un, rawahu Nasa'i. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menjadi sumber hukum, di mana ulama menetapkan bahawasanya pembunuh tidak boleh mewarisi harta si mati. Tak kira apa jua jenis pembunuhan. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, segala bentuk atau jenis pembunuhan, maka pembunuh akan terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Contoh, ini Siddiq. Siddiq ini ada anak lelaki bernama Abu. Satu masa Abu ni mungkin ada pertelingkahan antara bapa dan anak. Dia bunuh Siddiq ni menggunakan pisau. Na'udzubillah min zalik. Dia bunuh Siddiq, maka Siddiq mati. Abu ini terhalang daripada mewarisi harta Siddiq, dan dia ini dianggap tidak wujud. Andai misal kata Siddiq ada isteri bernama Ros, Abu bunuh Siddiq, Ros dua keadaan, 1/4 atau 1/8 kerana isteri. Abu ini terhalang langsung, tak boleh mewarisi harta Siddiq, dan Abu dianggap tidak wujud dan tidak mempengaruhi bahagian Ros. Dia tak mempengaruhi, bermakna Ros akan mendapat 1/4, bukan 1/8. Walaupun hakikatnya Siddiq ada anak, iaitu Abu, tetapi Abu ni dianggap tiada kerana dia terhalang daripada mewarisi harta Siddiq. Satu keadaan lagi, Abu ini dia membunuh jiran dia. Ni jiran dia. Hari ni dia bunuh jiran dia, na'udzubillah. Besok bapanya ini bernama Siddiq terkejut dengan cerita berita yang Abu ni anak dia membunuh jiran dia, kena serangan jantung, meninggal dunia, na'udzubillah. Meninggal sebab apa? Sebab terkejut.
berita anaknya Abu ini membunuh jiran bernama Man. Adakah Abu ini boleh mewarisi harta Siddiq ataupun tidak? Tak berani nak jawab. Jawapannya boleh. Kerana Abu ini bukan bunuh Siddiq, dia bunuh jirannya. Status pembunuh yang dikatakan terhalang adalah bila mana dia membunuh pemilik harta dan dia waris, maka dia terhalang. Bukan bermakna segala jenis pembunuhan, jenis pembunuh dulu, kenapa dia bunuh kawan dia, maka dia tak boleh mewarisi harta bapanya. Tak boleh. Yang dikatakan tak boleh, terhalang, bila mana dia membunuh bapanya, dia membunuh ibunya, dia membunuh adik-beradiknya. Bila adik-beradiknya mati, dia adalah waris, maka dia terhalang. Bukan bermakna sebut dia pembunuh semua terhalang, tak ada. Dia terhalang bila mana dia bunuh Siddiq saja. Bila dia bunuh jiran dia bernama Man, maka mati Siddiq. Abu ni sebagai waris, walaupun dia dekat penjara, dia dikenakan penjara 5 tahun, 10 tahun contoh. Ataupun Abu ini dikenakan hukuman gantung sampai mati. Dia bunuh jirannya tarikh 2 hari bulan 3 2024. Siddiq mati 3 hari bulan 3 2024 esoknya. Waktu itu Abu hidup lagi ke tidak? Masih hidup. Habis bicara apa semua, pergi mahkamah, Abu dihukumkan mati, gantung sampai mati pada tarikh contoh 10 hari bulan 5 2024. Jadi Abu ni adakah waris kepada Siddiq? Ya. Dan bahagian dia akan diwarisi oleh waris-waris dia. Sama juga keadaan anak ini tadi. Kalau misal kata anak dalam kandungan Ros ini bernama Ali tadi, dia lahir, tetapi lahirnya sekejap saja, 5 minit, 10 minit, kemudian meninggal dunia. Kita akan cakap, apa guna dia dapat harta? Ini fikiran logik akal kita akan cakap, dia dah mati pun, dan dia pun budak lagi, bayi, tak perlukan harta pun, tak payah bagi dekat dia lah. Ni akal kita. Tetapi dari segi hukum, ada bahagian faraid kepada janin tersebut. Bila mana contoh Ros ini melahirkan Ali, tak sampai 10 minit Ali ini meninggal dunia, maka Ros akan mendapat berapa? Mendapat 1/8, bukan 1/4. Dan bakinya 7/8 dapat kepada Ali. Dan di sini akan berlakunya mahjub kepada Abu. Abu tak akan dapat harta Siddiq, kerana dia terhalang oleh Ali, anak kepada Siddiq. Dan berlaku yang dikatakan munasahat, kematian berlapis. Kematian pertama Siddiq dan kematian kedua Ali, yang mana Ali ini mati tak lama lepas dilahirkan oleh Ros. Contoh Siddiq mati 1 hari bulan 1 2024. Ros bersalin melahirkan Ali pada 1 hari bulan 2 2024. 5 minit, tak sampai 10 minit, meninggal Ali selepas dilahirkan. Cukup syarat-syarat untuk dia mewarisi, maka Ali berhak mewarisi harta Siddiq 7/8. Kenapa nak kena bagi juga Ustaz? Dia dah mati. Kena, ini perintah Allah. Tilka hududullah nasiban mafruḍah. Dan berlaku kematian kedua, kita kena kira pula bahagian Ali. Ali akan berada di sini. Kemudian siapa warisnya? Ada tak isteri? Tak ada. Ada tak bapa? Tak ada. Siddiq dah mati. Ada tak ibu? Ada. Ros. Kemudian ada tak anak? Tak ada. Dia kecil lagi. Jadi siapa lelaki yang terdekat? Ada tak adik-beradik? Tak ada. Ali ni tunggal, anak pertama kepada Ros. Jadi ada tak pakcik, bapa saudara sebelah bapa, iaitu adik-beradik Siddiq? Ada. Siapa? Abu. Jadi Abu ni dia akan mewarisi harta Ali, iaitu Ros tadi akan dapat 1/8 harta Siddiq, dan Ros juga akan dapat 1/3 daripada harta Ali. Daripada 7/8 ini, Ros akan dapat 1/3 kerana dia sebagai ibu. Ada tak baki? Ada. 2/3 daripada 7/8. Andai misal kata harta Siddiq 8,000 ringgit, 1,000 dah bagi kepada Ros, ada baki 7,000 untuk Ali. Jadi harta Ali ada 7,000. 1/3 daripada 7,000 milik Ros.
dan bakinya 2/3 daripada 7,000 milik Abu. Kita nampak macam sama, akhirnya Abu dapat juga, tetapi beza kiraannya. Apa yang bezanya? Andai misal kata Abu ini dapat daripada harta Siddiq, dia terus mendapat 3/4 kerana Ros dapat 1/4. Ali tak ada, Ali tak ada. Tetapi Ali ni ada, mati. Tak lama lepas tu mati. Berbezanya, kalau di sini Abu dapat 3/4, di bawah ini Abu cuma dapat 2/3 dari 7,000. Yang atas 3/4 dari 8,000. Jadi jumlahnya berbeza. Walaupun dari segi mata kasar kita nampak Ali pun dapat juga sebagai adik-beradik Siddiq, tetapi dia bukan mewarisi harta Siddiq. Dia mewarisi harta Ali, anak saudaranya. Hadis yang ke-6. Setakat ini ada tak soalan? Sebelum azan isyak, nak azan isyak dah. Tak tahu nak tanya apa. Kemerdekaan. Nak memahami pun kadang-kadang susah. Tuan-tuan bayang nak mengajar macam mana. Allahu Rabbi, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman. Kerana yang memberi taufik kefahaman itu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya rasa cukup sekadar ini. InsyaAllah hadis yang ke-6 kita akan sambung. Ada satu perkara saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Sebelum ini ada saya cerita tentang fail faraid. Kalau tuan-tuan masih ingat tentang fail faraid. Sekejap ya. Fail faraid pribadi. Nak kata wajib, tak adalah wajib. Cuma saya secara pribadi mengatakan fail pribadi faraid ini penting. Penting bagi kita yang masih hidup untuk sediakan. Jangan kita ingat pusaka ini hanya diambil berat oleh waris bila kita dah mati saja, tak. Bila sebut tentang pusaka, kita yang masih hidup juga kena ambil berat tentang pusaka kita nanti, supaya waris kita dapat uruskan dengan mudah, waris kita dapat uruskan dengan cepat, tak tertangguh dan sebagainya. Ada satu buku saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, Khutbah Pusaka. Tuan-tuan boleh tengok harga dia sekitar dalam RM30 dekat Shopee ada jual. Di sini ditulis oleh penulis, baca khutbah pusaka dalam masa 24 jam selepas jenazah dikebumikan. Kalau kita dengar, peliknya, jarang orang buat. Kalau ada orang buat, mesti orang dah kena label macam-macam dah. Gila harta, anak tak kenang budi, kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta si mati. Ini mentaliti kita. Tetapi dalam Islam, dalam agama dituntut, kalau boleh sesegera yang boleh, dibaca secara duduk dikelilingi oleh waris. Penulis Samsudin Kadir Amin Hamid. Tuan-tuan boleh tengok dalam Shopee ada jual buku ni, Khutbah Pusaka. Cerita tentang kepada ahli waris, salah seorang waris akan membaca khutbah ini kepada ahli waris yang lain untuk tahu apa nak kena buat dengan harta pusaka si mati selepas 24 jam dikebumikan. Ini tuntutan yang dikatakan disunatkan untuk disegerakan. Kalau boleh cepat, itu lebih baik. Jangan lambat-lambat sehingga berlaku mengambil hak orang lain dalam bab pusaka, maka dengan sebab kelewatan itu menjadi haram. Tuntutan sunat segera, tetapi anda bisa kata dengan sebab lambat berlakunya perkara-perkara yang berdosa, iaitu mengambil hak waris lain, maka dengan sebab kelewatan tadi berdosa. Solat contoh, bila wajib solat? Bila waktu masuk azan, masuk waktu wajib solat. Tetapi waktunya ada mudhayya, ada muwassaq. Kalau contoh muwassaq ni waktu zuhur asar panjang, bukan bermakna lepas azan
terus wajib sembahyang? Tak. Kalau tak, ramai kita berdosa. Sebab ada yang tangguh pukul 3 baru nak solat zuhur, 3.30 baru nak solat zuhur, masih lagi dalam tempoh wajib. Puasa pun begitu juga. Bila wajib puasa? Pada bulan Ramadan. Itu pun tak 24 jam, ketika bermulanya terbit fajar shadiq sehingga terbenam matahari. Haji pun begitu juga. Ada waktunya, ada tempat khususnya, ada syaratnya, mesti bagi yang mampu. Azan ke? Teruskan. Jadi faraid ini, bila yang dikatakan wajib hukumnya pelaksanaan tu, bila? Ketika mana? Ketika waris nak menggunakan harta si mati. Andai misal kata pagi ni si mati meninggal dunia, tengah hari nak guna dah harta si mati, nak guna keretanya, nak guna duitnya, maka pada ketika itu dah wajib untuk pelaksanaan faraid. Tak boleh suka-suka ambil. Tapi kalau misal kata mati pagi, lepas 5 tahun semua waris tak guna 1 sen pun, satu benda haram pun milik si mati, pusakanya, maka pada ketika itu belum lagi wajib pelaksanaan faraid. Bila mana? Bila nak menggunakan harta si mati, maka pada ketika itu wajib pelaksanaan faraid. Jadi fail peribadi ini penting. Sebab apa? Sebab dia dapat memudahkan urusan waris kita bila kita dah mati nanti. Sebaiknya semasa hidup setiap orang menyediakan fail faraid peribadi. Masukkan dalam fail tersebut dokumen-dokumen seperti berikut. Yang pertama, salinan kad pengenalan. Ini fail saya. Ini saya buat, yang ini salinan lah. Sebab nanti kat dalam ni ada geran tanah, geran rumah, geran kenderaan. Saya tak boleh masukkan yang original. Sebab saya bawa ke mana-mana kadang-kadang sisau hilang naya saya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, masukkan yang original. Masukkan yang original, gerannya, geran rumah, geran kereta, geran motor, geran tanah dan sebagainya. Yang pertama, salinan kad pengenalan setiap waris. Masukkan. Ini IC saya, ini IC ayah saya. Kerana waktu hidup sekarang ini, malam ini ayah saya masih ada, maka saya masukkan. Kerana kita tak tahu mati kita bila. Syarat mati bukan mesti tua, syarat mati bukan mesti sakit. Boleh jadi balik ni, na'udzubillah lah, bukanlah minta. Saya dah tak ada. Jadi dah ada dah waris, iaitu ayah saya. Kalau misal kata lepas 10 tahun, dalam tempoh 10 tahun tu ayah saya pergi dulu, maka cabut saja, keluarkan dia daripada senarai waris. Ini IC mak saya, isteri saya. Ini salinan IC anak-anak saya. Masukkan. Ini bagi item yang pertama. Kemudian surat beranak. Surat beranak ni pun perlu, kerana di surat beranak kita ada tertulis nama ayah kita, ada tertulis nama ibu kita, maka dia bukti dia adalah waris kita. Kadang-kadang ada juga orang yang nama sama dengan ayah kita, nama binnya pun sama, tapi macam mana nak buktikan dia waris? Ada surat beranak kita, dekat situ ada nama ayah kita, ada nombor IC dan sebagainya. Surat nikah, kenapa? Bukti isteri kita sebagai waris kita, bukti suami kita sebagai waris kita. Surat beranak anak-anak pun begitu juga. Dekat dalam surat beranaknya ada nama kita sebagai ayah, maka dia anak kepada kita, dia waris kepada kita. Ini borang W, dia menggantikan surat beranak. Kalau ada anak-anak yang lahir di luar negara, ni anak saya 3 orang lahir di Mesir, jadi dia tak dapat surat beranak yang macam Malaysia, tak ada. Inilah surat beranaknya yang original. Ada original bahasa Arab, tetapi nak digunakan di Malaysia, kalau nak daftar di sekolah dan sebagainya, kena gunakan borang W. Boleh Google. Ini menggantikan surat beranak bagi warga negara Malaysia yang lahir di luar negara. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti salinan geran tanah, rumah, perjanjian jual beli dan kenderaan. Ini nombor 2. Masukkan segala geran-geran yang kita miliki. Kita ada tanah 10 ekar, 2 ekar kat sana, 2 ekar kat sana, semuanya 5 geran. Masukkan kelima 5 geran tanah tersebut. Kalau ada geran rumah, rumah yang kita beli itu rumah taman, teres, semidi dan sebagainya, ada geran, masukkan juga, kerana itu juga termasuk sebagai pusaka kita bila kita dah mati nanti. Kemudian kenderaan pun begitu juga. Geran kereta kita, geran motor dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun.
Andai misal kata kita ada 5 akaun bank, masukkan semua, dia punya penyata, nak kata penyata pun tak mesti, tetapi yang penting ada nama kita, IC dan nombor akaun. Sama ada penyata ataupun muka depan buku bank. Kalau dulu buku bank lah, kat muka depan tu ada nombor akaun, ada nama, ada nombor IC kita. Kalau ada 5 akaun kita, 5-5 masukkan sebagai rujukan waris kita. Bila kita mati nanti, dia akan bawa pergi ke bank, dan ada surat kuasa atau sijil faraid mengatakan dia sebagai waris, dia boleh keluarkan berapa yang ada dalam akaun kita. Kemudian KWSP pun begitu juga, masukkan juga. Tabung haji pun begitu juga kalau ada. Walaupun tabung haji dan KWSP sekarang ni kita boleh letak penama. Kita letak penama, contoh saya letak nama isteri saya. Bila saya mati, isteri saya boleh keluarkan on the spot, tanpa perlu tunggu surat kuasa keluar ataupun sijil faraid daripada mahkamah syariah. Sebab dia sebagai penama. Tetapi kena ingat, penama kepada si mati bukan milik dia sepenuhnya harta tersebut. Dia cuma pemudah cara sahaja untuk mengeluarkan duit KWSP si mati, duit tabung haji si mati. Ramai yang salah menganggap bila dia sebagai penama, duit ni semua aku punya. Dia fikir macam tu, sebab arwah meletakkan aku sebagai penama. Jadi duit dalam akaun, dalam KWSP arwah ni semua aku punya. Salah, makan harta batil. Kerana duit tadi merupakan duit pusaka dan tertakluk dengan hukum faraid. Ada hak ataupun bahagian setiap ahli waris si mati. Kemudian yang keempat, salinan dokumen harta-harta yang berkenaan. Kalau contoh, tuan-tuan ada ambil takaful, ada ambil hibah takaful dan sebagainya, macam-macam nama sekarang, hibah takaful lah. Kalau contoh saya mati, RM300,000 saya letakkan nama ibu saya akan dapat RM300,000. Walaupun itu bukan harta pusaka, tetapi masukkan sebagai panduan kepada ahli waris kita. Oh, ayah mati, ayah ada ambil takaful. Jadi duit ni tadi, ini bukan duit pusaka. Jadi tak wajib faraid, mesti kena bagi kepada penama. Yang tu betul milik kepada penama yang kita namakan. Tetapi KWSP dan juga tabung haji itu bukan milik sepenuh penama. Dia cuma pemudah cara untuk keluarkan duit tersebut sahaja. Kemudian yang kelima, salinan rekod hutang-hutang ni penting. Kalau kita ada hutang dengan Allah, puasa belum lagi terbayar, terqada, ganti belum habis lagi, ada 3 bulan 90 hari lagi, catat dalam fail. Supaya waris tahu, arwah ayah ni dulu ada tertinggal puasa 90 hari lagi belum terganti. Maka wajib waris untuk membayarkan fidyah. Gantikan bayaran dengan puasa tadi dengan bayaran fidyah. Berapa? Lihat pada website ataupun web Lembaga Zakat Selangor. Ada dinyatakan, biasa dia akan update 6 bulan sekali. Berapa kadar, lebih kurang 1/4 daripada zakat fitrah, bayaran fitrah. Kemudian seterusnya, sebarang pesanan kepada waris. Yang ini saya sendiri. Saya melantik Majlis Agama Islam Selangor sebagai pentadbir dan pengurus harta pusaka saya. Saya bacakan sedikit. Ada satu perenggan itu. Saya mengarahkan wasi dan juga pemegang amanah merujuk kepada MAIS untuk menggunakan harta pusaka saya bagi mengurus perbelanjaan, pengurusan jenazah dan pengubumian saya, membayar semua hutang piutang saya termasuk sebarang tunggakan berkaitan kewajipan saya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi saya membayarnya, termasuk membayar zakat, membayar fidyah, membayar kafarah dan haji yang belum ditunaikan, serta menyelesaikan segala hutang sesama manusia, gadaian-gadaian yang belum ditunaikan serta menyelesaikan segala hutang sesama manusia, gadaian-gadaian berhubung dengan harta ta'lif. Sebab kadang-kadang kita ni masih lagi berhutang dengan pihak bank. Beli rumah 35 tahun pembiayaan, 25 tahun meninggal dunia, ada baki lagi 10 tahun. Maka pihak MAIS dia akan menggunakan harta saya yang ada untuk membayar baki kepada pihak bank. Saya melantik pihak MAIS untuk menguruskan segala perkara-perkara yang berkait tentang harta pusaka saya.
Kemudian sewaan apa jua hutang saya yang lain serta segala kos dan perbelanjaan untuk mentadbir harta pusaka saya seawal yang mungkin setelah kematian saya. Banyak lagi lah dia punya item-item dia, tapi itu yang paling penting untuk saya kongsi, iaitu kita bila kita melantik pihak MAIS, bermakna kita melantik MAIS untuk menguruskan harta pusaka kita. Kenapa bagi saya penting? Bagi tuan-tuan mungkin ada yang rasa penting atau ada yang rasa tak rasa penting. Bagi saya penting kerana andai misalnya kata saya mati malam ni, anak saya masih kecil-kecil, isteri saya mesti dalam keadaan kesedihan, dan dia tertakluk dengan edah, tak boleh keluar dan sebagainya dalam perkara-perkara yang tak penting. Jadi siapa yang nak uruskan urusan pusaka saya? Ayah saya pun dah berumur. Adik-beradik, kalau adik-beradik itu dapat bahagian, mungkin dia akan buat. Kalau dia bukan waris, jadi kita kena rancang harta kita, pengurusan pusaka kita yang kena rancang sewaktu kita hidup. Kemudian yang ketujuh, struktur peribadi. Yang ini saya buat sendiri untuk saya. Berbeza pada setiap orang lah, tak sama. Macam saya, mak ada lagi, ayah ada lagi, isteri ada lagi, anak-anak 5 lelaki, 1 perempuan. Dan saya dah cuba buat contoh pengiraan. Andai misal kata harta saya ada 1 juta, berapa ayah dapat, berapa ibu dapat, berapa isteri dapat, berapa anak perempuan seorang dapat, berapa anak lelaki seorang dapat. Semua detail saya dah tulis, dah nyatakan dalam fail ni. Andai misal kata malam ni saya mati, bukanlah nak minta, tapi kalau misal kata, sebab tak ada orang boleh jamin saya hidup sampai besok. Tak ada siapa-siapa boleh jamin kita ni boleh hidup sampai besok. Siapa boleh jamin saya hidup sampai besok? Angkat tangan. Tak ada. Kerana ajal ni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh ambil nyawa kita pada bila-bila masa. Andai misal kata malam ni saya mati, mudah atau tidak urusan waris nak menguruskan harta pusaka saya? Mudah. Mudah atau tidak MAIS menguruskan harta pusaka saya? Mudah. Dia tahu pula saya dah buat fail ni, senang kerja aku lepas ni, kata MAIS. Sebab semuanya dah ada, tinggal untuk uruskan sahaja. Bila ada semua ini, kalau tuan-tuan untuk sedia maklumlah, mungkin ada yang pernah berurusan di pejabat pusaka kecil. Kita akan berurusan di pejabat pusaka kecil ini, kebanyakan kita bagi harta pusaka yang alih atau tidak alih, yang kurang daripada jumlah nilaiannya 2 juta ringgit. Kalau lebih, kena berurusan di Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau kurang daripada 600,000 ringgit, yang mana hanya melibatkan harta alih sahaja, duit, saham, kenderaan, tak ada rumah, tak ada tanah, kurang 600,000, urusannya di Amanah Raya Berhad ARB. Tetapi kebanyakan kita akan berurusan di pejabat pusaka kecil. Kalau kita di Kuala Langat, di pejabat tanah, di tingkat bawah sekali. Tingkat bawah sekali, pusaka kecil, pejabat pusaka kecil. Dan bagi waris, bagaimana untuk dia nak menguruskan, contoh bila saya mati, macam mana isteri saya nak mendaftarkan, filing, pendaftaran harta pusaka saya? Dia kena buat permohonan atau pendaftaran melalui online di website MyETAB. Ni saya tunjukkan. Contohlah, yang buka ni isteri saya, guna username dia, guna dia punya password. Jadi dia nak daftarkan dekat sini, pusaka kecil permohonan baru section 8. Dia akan klik dekat sini. Dia akan klik dekat sini, kemudian nanti akan keluar, lambat pula lainnya. Ya. Boleh. Ni pasal EPF kan? Kita lepas kita declare dekat zakat semua dah bayar. Okey. Jumlah yang kita dah ada tu. Jadi kita masih hidup, kita bagi isi kita live lah. Kita kata 100,000, kita bagi dia 50,000. Antara kita dengan antara suami dengan isteri lah. Jadi bila meninggal saja, tinggal lagi 50,000 baki dalam tu. Jadi baki tu dapat tak isteri lagi dengan anak-anak, ataupun duit yang dah dibagi pada isteri tu terkira juga?
Okey, bagus soalan tu. Bila kita hidup, contoh dalam KWSP kita ada RM100,000 dan kita boleh keluarkan semua sekali lah. Contoh umur kita pun masa sudah 60 lebih, boleh keluarkan semua. Kita keluarkan RM50,000 contoh, dan kita bagi kepada isteri kita. Saja nak bagi RM50,000, ini KWC abang baru keluar pagi tadi, ayang ambil lah. Wah, seronok isteri kita, boleh beli rantai baru, gelang baru. Okey, bila kita meninggal dunia selepas itu, adakah RM50,000 yang kita dah bagi kepada isteri tadi termasuk dalam harta pusaka kita ataupun tidak? Jawapannya tidak. Kerana harta tadi kita dah hibahkan semasa kita hidup, atas nama hibah, pemberian semasa kita hidup. Tak tertakluk hibah ini kepada waris sahaja. Kita nak bagi dekat siapa-siapa pun harus. Bahkan dekat kawan kita yang bukan Islam pun hukumnya harus bagi dekat kawan kita acong. Cong, nah ni RM100 saja nak bagi hibah. Boleh, harus. Bahkan dapat pahala kalau kita niat bantu dia orang susah, jiran kita pula. Walaupun dia bukan Islam, kita bagi duit atas nama hibah, dapat pahala lagi. Dan duit tadi tak termasuk lagi dalam harta pusaka kita. Ada pun baki tadi, ada lagi RM50,000. Kita mati, maka RM50,000 tadi termasuk dalam harta pusaka kita yang wajib difaraidkan kepada ahli waris kita. Siapa ahli waris kita? Isteri kita ada ke tidak? Ada. Anak-anak kita ada tak? Ada. Dan ada bahagian-bahagian mereka daripada RM50,000 tadi. Isteri dapat berapa? 1/8. 1/8 kali RM50,000, berapa? Itu bahagian isteri. Anak contoh seorang lelaki, bakinya semua dapat kepada anaknya. Kalau ada seorang lelaki, seorang perempuan, nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Lidzakari mithlu hazil unthayain. Maka contoh ada seorang lelaki, seorang perempuan, lelaki 2/3 daripada baki 7/8 tadi, yang mana perempuan 1/3 daripada baki 7/8 tadi. Kerana 1/8 dah bagi dekat isteri siap-siap. Itu ahli fardu. Alhiqul faraidha bi ahliha, berikan kepada waris yang mendapat fardu. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Adapun baki baru kepada kaum lelaki yang terdekat. Lelaki di sini merujuk kepada jenis asabah yang pertama, asabah binafsih. Ada 12 golongan. Antaranya anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah, bapa, datuk dan ke atas, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak kepada adik-beradik sebapa, bapa saudara sebelah bapa, anaknya, bapa saudara sebelah bapa, sebapa, anaknya pula, sampailah ke bawah. Dan begitu juga datuk saudara dan ke atas, itu waris-waris yang terselindung. Semuanya ini ahli asabah binafsi. Nanti kita akan masuk dalam bab asabah, bab yang bagi saya cukup panjang perbahasan dan banyak persoalan yang akan timbul dalam bab asabah nanti. Jadi berbalik pada soalan tadi, duit RM50,000 yang dah bagi kepada isteri bukan lagi harta pusaka milik mutlak isteri, dan bakinya adalah harta pusaka wajib difaraidkan mengikut perkiraan yang telah ditetapkan. Isteri ada bahagiannya, anak-anak ada bahagiannya. Boleh terjawab ya? Harta tak alih, iaitu seperti contoh tanah, rumah yang ada geran. Harta alih ni harta seperti duit dalam akaun, kenderaan, itu harta alih. Jadi dekat sini dia akan ada keterangan taraf kepentingan. Siapa yang boleh memohon untuk pusaka si mati ni, waris-waris si mati. Dekat sini keluar macam-macam. Tiada maklumat, pemiutang dan pengcaveat, pembeli di bawah surat perjanjian, pemegang gadaian, penghulu. Penghulu pun boleh. Saya pun boleh buat tuntutan pusaka kepada orang yang berada dalam mukim saya. Tapi penatlah saya, berapa ribu orang. Tapi nak kata boleh, ada punca kuasa. Penghulu dia boleh membuat tuntutan filing kepada pusaka orang yang berada dalam kawasan dia. Saya nak tanya, contoh saya ada anak lelaki seorang, perempuan 2 orang, isteri ada lagi seorang. Okey, saya anak lelaki ni ada pinjam duit dekat saya, contohnya RM50,000. Jadi dia bayar tiap bulan lah, 500 ke 1,000 ke, tolaklah daripada yang RM50,000 tu. Okey. Dia tiap bulan belum tinggal lagi, katalah contoh bagi RM40,000, saya mati, saya mati. Jadi adakah yang RM40,000 tu
baki itu dia nak kena declare dekat adik-beradik dia untuk buat pembahagian. Okey, cantik soalan ni. Seseorang yang memberi pinjam, yang pinjam anaknya ni pinjam 50,000 contoh. Bulan-bulan bayarlah 1,000. Lepas 10 bulan meninggal bapa ni, ada baki lagi ke tidak? Ada. Berapa? RM40,000 contoh. Maka RM40,000 itu termasuk dalam harta pusaka si mati, yang mana anak ini wajib membayar. Sama ada dia nak bayar langsung atau bahagian faraid dia nanti ditolak dengan 40,000 nanti. Itu atas perbicaraan sesama waris. Itu dalam bab Allahumma salli ala Muhammad, taharus, melepaskan hak. Contoh, nanti ada tanah. Dekat tanah tu ada bahagian abang, ada bahagian adik. Adik ni berhutang dengan arwah ayah ni RM40,000. Nilai tanah tu RM80,000 contoh. Jadi bahagian abang sepatutnya RM40,000, bahagian adik sepatutnya RM40,000. Jadi adik ni kata, tak apa, yang ni saya tolak bahagian saya sebab hutang dengan arwah lagi, ada RM40,000. Panjanglah perbahasan tu, kena kira dengan teliti. Yang pasti jangan terkeluar daripada ketetapan yang Allah dah tetapkan dalam bahagian pusaka. Kalau nak keluar juga taharus boleh, ada syarat-syaratnya. Seperti mana yang selalu saya cakap, di kalangan ahli waris akil dan juga baligh. Di kalangan ahli waris, tahu dahulu bahagian mereka mengikut perkiraan faraid setiap ahli waris. Bila dah tahu bahagian sepatutnya aku bahagian banyak ni, tetapi aku nak bagi sama rata, jadi bahagian aku akan jadi kurang sebab nak bagi sama rata. Dia kena tahu dulu berapa bahagian dia mengikut faraid, baru sah, iaitu taharus tadi, baru sah untuk dia melepaskan hak tadi. Kemudian dengan syarat yang terakhir, dia mesti kena ada keredaan dia. Tak boleh kena paksa. Kau kena bagi sama rata. Kalau kau tak bagi sama rata, aku tak anggap kau sebagai adik lagi. Abang dia cakap macam tu. Contoh, kakak dia cakap macam tu. Kakak dia sulung, adik kena bagi sama rata. Ini keputusan kakak. Kakak anak yang sulung. Kalau adik tak bagi sama rata, adik bukan lagi adik kakak selama-lamanya. Dia guna kuasa veto dia. Haram hukumnya. Haram. Dikatakan tamak. Tamak siapa yang tamak? Bukan adik yang lelaki ni tamak, kakak yang tamak. Tamak ni maknanya apa? Mengambil hak orang masuk poket dia. Adik ni ambil tak hak orang lain? Tak. Dia nak hak dia yang Allah dah tetapkan. Li zakari mithlu hazzil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Dan kakak ni yang tamak sebenarnya. Dia cakap dengan adik, kau ni tamak lah dik. Kita dapat sama rata kan bagus, adil, katanya. Pandai pula dia nak guna adil. Adil tu bukan sama rata. Adil tu maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekarang adil ni zalim ke adil? Adil lah. Sebab dia nak mengambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Kakaknya ni yang zalim, yang tak adil. Dia nak hak adiknya itu, paksa adiknya itu bagi kepada dia supaya bahagian mereka sama rata. Kita jawab ya. Amanah raya berhad, kemudian penjaga baitul mal, penerima hibah, pemegang amanah dan sebagainya. Penerima hibah dalam MAIS ada membuat perkhidmatan untuk mana-mana umat Islam yang nak membuat hibah atau wasiat. Boleh berhubung dengan PAID di Kuala Langat, di Sungai Sedu. Ada pegawai MAIS, Ustaz Fadli namanya. Kalau nak buat hibah, kalau nak buat wasiat, boleh berhubung dengan pihak MAIS. Dan antara charge bayaran yang terendah lah setakat ni yang saya tahu, berbanding dengan syarikat-syarikat lain yang menguruskan hibah wasiat ini, MAIS antara yang termurah, hanya RM300 sahaja untuk satu dokumentasi. Jadi bila kita dah masuk semua ini nanti, kita kena upload salinan IC waris, kita kena upload surat mati si mati, kita kena upload apa bukti kita sebagai waris, surat beranak dan sebagainya. Kita kena upload segala harta-harta si mati, geran tanahnya, geran keretanya, geran rumahnya, kena upload dalam sistem ni. Sama ada dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk JPEG. Bila dah selesai semua, kita kena senaraikan siapa waris pula. Ini si mati ni nama sekian-sekian, siapa warisnya. Kita kena masukkan setiap ahli waris dan apa hubungannya dengan si mati. Dah selesai semua, baru kita submit, hantar. Kemudian kita print out,
pergi dekat pejabat Pusurujaya Sumpah atau depan magistrate mahkamah untuk stamping cop pengakuan, barulah hantar yang hard copy di pejabat pusaka di Kuala Langat. Selesai itu, dalam tempoh 2 ke 3 bulan panggil untuk bicara kuasa. Ya. Dilihatkan untuk memegang IC Islam ataupun yang lain boleh. Okey. Apps ni untuk satu Malaysia. Semua orang boleh buka. Namanya myitab.government.gov.my. Cuma sekarang ini dengan ura-ura akan digantikan dengan namanya MyLand. Cuma belum mula lagi. Sama ada akan ada website yang baru untuk pengurusan pusaka ataupun tidak akan datang, wallahu alam. Dan bila dimulakan MyLand tu, wallahu alam tak tahu. Setakat ni kami perunding-perunding hanya gunakan MyITAB ni sahaja untuk pendaftaran filing pusaka si mati. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Tengok pada kepentingan. Dekat sini semua ada kepentingan. Siapa dia? Contoh tiada maklumat. Contoh saya sebagai perunding, saya boleh buat. Saya tak ada kaitan pun dengan si mati. Ataupun saya sebagai pentadbir, saya boleh buat, saya boleh uruskan. Kerana tiada maklumat ataupun tiada kaitan dengan si mati. Tapi kebanyakan yang menguruskan ini biasanya siapa? Biasanya adalah anak waris-waris si mati. Biasa kita akan masuk sebagai waris-waris si mati. Anak ke, isteri ke, suami ke, ayah ke, ibu ke kepada si mati. Wallahu a'lam. Panjang kalau nak cerita pasal website ni. Tuan-tuan kalau di rumah nanti boleh buka sistem pengurusan tanah persekutuan dan pembahagian pusaka, modul JKPTJ online. Dan sekarang wajib melalui online. Dah isi, print, cop, surat sumpah, pergi dekat pejabat pusaka, submit. Nanti tunggu untuk panggilan bicara kuasa. Waktu itu barulah semua waris-waris kena hadir. Mana yang tak hadir kena isi borang DDA, borang penggantian supaya dia tak hadir tapi dia bersetuju untuk dibahagi mengikut faraid dan sebagainya. Wallahu a'lam. 9-6 minit. Satu lagi. Tadi Ustaz cakap pasal hutang kan? Cuba? Hutang. Hutang, okey. Kalau si mati berhutang, Mhm. kita beritahu lah. Betul. Tetapi kalau si mati ni mempunyai orang hutang pula, Dia kena tulis juga. Kena buat list dekat sini. soalan kita ni, jadi kalau benda tak selesai, bermakna dia dekat dalam mana pun tak selesai kan? Panjang kisah sampai ke mana lah. Jadi kalau katakanlah kita tak katakanlah tak nak masukkan dalam surat kita kan, dan kita pun tak nak ceritakan lagi lah, maknanya kalau orang tak bayar, tak bayar lah kan. Tapi kalau dia mengisytiharkan, bermakna dia minta waris tu untuk tuntut kan. Jadi dia waris tak tuntut, jadi waris akan tuntut. Tak dapat. Cuma dapat tak dapat tu perkara kedua. Tapi masalah si mati tu Okey. jadi kan dia tak ambil kan surat. Itu soalan juga. Okey. Tanggungjawab kita dalam ayat Al-Quran surah berkaitan tentang hutang. Saya tak ingat ayatnya. Satu muka surat, satu ayat berkaitan tentang hutang. Idza tadayantum bidani ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kita ini berhutang, maka tulis. Sama ada kita sebagai orang yang berhutang atau kita pemiutang yang memberi hutang, tulis. Itu tanggungjawab kita, kewajipan kita. Andai bisa kata kita tulis lengkap, yang berhutang dengan saya Pak Man Ujung Lorong Haji Taib contoh, siap ada nombor telefonnya, siap ada nombor IC-nya, siap ada gambarnya, masuk sekali. Nak mudahkan waris supaya kenal pasti, oh orang ni ada hutang dengan ayah 10,000 contoh. Dah lepas tanggungjawab kita sebagai kita yang memberi hutang berdasarkan ayat tadi. Mati kita, waris ni tuntut kepada orang yang berhutang dengan kita, dia tak nak bayar, bukan lagi tanggungjawab kita. Maknanya kita dah terlepas tanggungjawab. Dia yang berdosa kerana tak bayar. Kalau dia ada kemampuan tak bayar, sengaja berdosa. Hukum membayar hutang ni dia ada beberapa jenis berdasarkan pada hukum. Sunat ketika mana ada kemampuan cukup masa yang telah dijanjikan. Contoh setiap awal bulan bayar RM300.
Sebelum awal bulan, sebelum masuk bulan baru dia dah bayar RM300. Sunat bagi dia. Kalau misal kata dia ada kemampuan, satu hari bulan tu ada kemampuan, dia tak bayar, maka pada ketika itu hukum dia haram. Haram kerana melanggar janji dan mampu untuk bayar tapi sengaja lengahkan. Jadi bergantung pada jenis keadaan hutang tu bagaimana. Berbalik pada soalan tadi, tanggungjawab kita bila kita dah mati, kalau kita dah buat, dah terlepas tanggungjawab kita. Soal waris nak tuntut macam mana cara, panggil bonza ke, ugut dia ke, ambil harta dia, rampas kereta dia ke, jual, tu terpulanglah atas orang kata apa, perbincangan lah antara waris dengan yang berhutang dengan kita nanti. Kalau lah misalnya kata waris kata kami setuju semuanya untuk menghalalkan, tak ada masalah, boleh. Kerana itu dah menjadi hak kepada waris-waris. Bukan lagi milik kita, dah mati ni tak. Tanggungjawab kita dah selesai. Bila kita mati saja, harta-harta ni dah bukan milik kita lagi dah. Milik Allah dan Allah yang berikan kepada waris-waris kita. Jadi waris kata tak apalah, pakcik pun bukan orang yang senang. Kami adik-beradik, waris-waris, mak pun, isteri kepada arwah pun setuju untuk menghalalkan. Selesai. Tak ada masalah. Tapi kalau nak tuntut, macam mana cara? Terpulang atas perbincangan. Bayar bulan-bulan dekat anaknya ke, dekat isteri arwah ke, bayar bulan-bulan. Dan dikira sebagai pusaka. Cuma yang tu nanti sama ada nak masukkan dalam ini ataupun tidak, saya nasihatkan jangan masuk. Jangan masuk. Biarlah sembang tepi atau deal di tepi. Kalau masuk jadi leceh. Jadi leceh. Sama juga masalah orang yang beli kereta, beli dengan kawan, hutang. Ada geran nama dia dah tapi hutang lagi. Kalau boleh jangan masuklah. Itu bincang tepi lah. Bincang tepi. Lain kalau kita beli dengan pihak bank yang biaya kita tak ada auto life. Yang tu kena masuk. Kalau biasanya ada orang ambil auto life insurance ataupun takaful untuk beli kereta. Kereta pinjaman 9 tahun, pakai 2 tahun kita mati. Takaful auto life ni akan bayar baki keseluruhan dan kereta tadi menjadi pusaka kita, diwarisi oleh waris-waris kita. Wallahu a'lam. 9-10 minit. Ya. Ini harta si mati dia, harta lah. Waris dia untuk isteri lah, nak pakai duit ataupun nak guna lah untuk macam kereta, ataupun hasil tanaman. Adakah nak dibekukan atau diamkan selagi penyelesaian tuntutan tadi tak selesai? Maksud diam tu ambil senyap-senyap? Bukan, nak biarkan dibuka atau selagi tuntutan-tuntutan atau penyelesaian tak dapat diselesaikan. Contohnya ialah macam nama tak dapat tak diselesaikan nama. Ialah pembahagian tak. Okey, faham. Adakah nak kena tunggu tu baru boleh ambil manfaat? sedangkan keluarga tu nak menggunakan. Okey, faham. Macam kereta, isi minyak kan, minyak tadi masih lagi tersangka. Jadi macam ni. Okey. Tak wajib mesti pindah nama, tukar nama kita baru kita boleh ambil manfaat. Tak. Itu hanya undang-undang proses kita di Malaysia saja. Asasnya bila mati saja, setiap waris ada hak pada pusaka kita. Contoh, saya mati, dekat motosikal saya, dekat kereta saya ada 1/8 milik isteri saya, ada 1/6 milik bapa saya, 1/6 milik mak saya, bakinya untuk anak-anak saya. Masing-masing tahu dah masing-masing punya bahagian. Tiba-tiba anak ni kata, anak saya yang sulung kata, selepas kematian saya sehari, dia cakap dengan isteri saya, mak, kereta ni boleh tak alung nak? Tahu ni, sebab dah tahu, tengok dalam file dah ada dah pembahagian masing-masing. Bahagian mak ni sepatutnya 1/8 ni, abah tulis ni dekat dalam file ni, contohlah. Boleh tak saya nak bahagian mak ni? Mak kata ambil lah, tak apalah, kereta ni letaklah nama kau nanti. Nanti, bukan sekarang terus tukar nama, tak ada. Proses tu lama lagi. Tapi hak tu dah dipindah milik. Sebab dah tahu bahagian masing-masing. Syaratnya mesti kena tahu dulu. Macam mana nak tahu bahagian kita? Kalau kita nak serahkan pada orang, ambil lah. Berapa bahagian kau tak tahu. Haji nak sumbang kepada surau tak? Untuk ihak Ramadan nak. Berapa? Tak tahu. Tapi saya nak sumbang. Jadi tak? Tak jadi. Dia kena tahu berapa jumlah. Dia nak bagi kat orang tu, okey, bahagian mak 1/8. Sepatutnya kereta ni 8,000, mak punya bahagian 1,000, ambil lah. Potong awal-awal lah. Potong awal. Dan kereta ni dia bukan macam tanah. Tanah, kalau misal kata ada seekar, ada waris 20 orang, 20 nama boleh masuk. Kenderaan tak boleh. Dia satu nama saja boleh masuk. Jadi bincang sesama waris.
Sama ada nak takharus bagaimana, bincang. Okey, bahagian mak tak apalah, kau ambil lalu letak nama kau nanti. Dia kena tanya dengan ayah pula. Ayah saya, atuk dia lah. Tok, dekat kenderaan ni ada bahagian atuk 1/6, abah tulis dekat dalam fail. Sepatutnya 1/6 ni bahagian atuk ni. Boleh tak saya nak ambil kereta ni? Kata atuk, tak apalah, ambil lah, pakailah. Selesai. Dia dengan atuk dah selesai, dengan isteri saya, maknya pun dah selesai. Dengan neneknya pula, mak saya, tanya pula dengan mak. Mak kata, okey, ambil lah, tak apalah, pakailah. Bukan orang lain pun, cucu mak, cucu nenek juga. Kemudian dia kena tanya dengan adik-beradik yang lain pula. Adik-beradik dia ada berapa orang? Anak saya ada 6 orang. Dia kena tanya dengan 5 orang adik-beradik yang lain. Semua kata tak apalah, Long letaklah nama kau Long. Cuma yang bongsu cakap, Long kalau nak boleh, Long kena bayar dekat adik. Bayar, wajib bayar. Kerana menebus hak waris yang ada pada haknya itu pada harta tadi. Itu baru kenderaan. Begitu juga harta-harta yang lain. Jam tangan, jangan kita ingat jam tangan arwah ayah kita boleh pakai sesuka hati, kita boleh ambil seorang-seorang, tak boleh. Kena tanya kepada setiap ahli waris. Bahagian ayah ada, bahagian ibu ada, bahagian isteri ada, bahagian anak-anak adik-beradik yang lain pun ada. Semua harta pusaka tertakluk dengan hukum faraid. Sekalipun duit 5 sen. Sekalipun duit 5 sen, mangkuk-mangkuk yang dekat dapur tu, musimat-musimat. Buka je almari kabinet dapur, macam-macam mangkuk ada tingkat. Bertingkat-tingkat mangkuk. Kadang beli aiskrim, mangkuknya pun simpan. Jadi pusaka, jangan main-main. Jadi pusaka. Kalau tak nak jadi pusaka, buang siap-siap. Wallahu a'lam, 9 cukup. Kalau kita bagi suka-suka, kena tahu bahagian masing-masing. Tu syarat takharus, itu dikira takharus, melepaskan hak. Melepaskan hak sama ada sebahagian atau sepenuhnya. Melepaskan hak sama ada dengan imbal balik ataupun tanpa imbal balik. Contoh, saya melepaskan tanah ni, letak nama abang seorang. Tanpa minta imbalan. Maknanya tak apalah, abang ambil lah semua bahagian saya. Tapi tanah yang kat sini, saya nak bahagian saya mengikut faraid. Bahagian saya ada separuh, bahagian abang ada separuh. Atau dia kata, boleh bang, tanah ni letak nama abang seorang, tapi yang dekat sana letak nama saya seorang. Takharus juga. Sebab masing-masing dah tahu, dekat sini 1/2 abang, 1/2 saya. Dekat sini 1/2 abang, 1/2 saya. Kita dua beradik je lelaki. Yang penting kena tahu dahulu. Kebanyakan masyarakat kita tak tahu pun bahagian masing-masing mengikut faraid. Terus bahagi sama rata. Yang ni yang tak termasuk dalam konsep takharus. Wajib takharus tadi mesti syarat-syaratnya kena tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut perkiraan faraid. Kenapa? Kerana ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Yusikumullahu fi auladikum. Difardukan, diwajibkan tentang pembahagian pusaka kepada anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hazzil unsayain walakum nisfu ma taraka azwajukum wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus. Semua ini perintah wajib dari Allah untuk waris bahagi faraid kepada waris-waris si mati. Wallahu a'lam. 9:17. Dah ya, ada kenduri ke malam ni? Kalau ada kenduri saya minta maaf. Terambil masa, cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.